Mu'in muka surat 237 petok bawah sekali. Ingat tak tu tempat hok berhenti tu. Tapi hok ni sebulan je, hok PKP 1 tu 3 bulan tau. Hok tu hok lama. Ni muka surat 237 Fathul Mu'in petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya' li khabarin al-witru haqqun ala kulli muslimin. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Ada setengah riwayat al-witru haqqun wajibun ala kulli muhtalim. Tak ada lain. Ini al-witru haqqun ala kulli muslimin. Ada hadis al-witru haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Tu hadis riwayat lain hak berkaitan dengan semayang witir. Ditulis 7. Apa itu nombor 7? Nombor 7. Jadi yang pertama hak mana? Yang pertama hak rawatib kita terdahulu tu ada nombor 1, nombor 2, nombor 1 qabliyah asar 4 rakaat. Tahu? Nombor 2 qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Itu nombor 2. Nombor 3 ba'diyah maghrib. Itu nombor 3. Nombor 4 ba'diyah isyak. Itu nombor 4. Nombor 5 qabliyah maghrib dan qabliyah isyak. Itu nombor 5. Hak nombor ni hak terjemahan Fathul Mu'in Rumi, hak dalam kitab kita tak ada nombor. Tapi tengok nombor dia tu kita boleh tengok. Jadi hak nombor 5, hak nombor dia tu qabliyah maghrib 2 rakaat dan qabliyah isyak 2 rakaat. Nombor 6 qabliyah subuh. Nombor 7 sunnah solat witir. Jadi dia tulis nombor tu. Jadi kita sekarang ni duk tajuknya sembahyang sunat. Yang mana sembahyang sunat ni ada 2 bahagian. Satu bahagian sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Yang kedua sembahyang sunat yang pertama sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Yang kedua di hadapan sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah ni muka surat jauh lagi lah hadapan. Sebab dalam kitab kita ni di muka surat 234 wa salatun nafli kismani kismun la tusannu lahul jamaah. Bermula sembahyang sunat ada 2 bahagian. Bahagian pertama tidak disunatkan berjemaah. Bahagian kedua ustaz berapa? Bahagian kedua depan lagi lah, jauh lagi tu musak kedua. Mana bahagian kedua? Musak apa bahagian kedua? Tak jumpa? Saya ni tak ada ni sebab saya ada setakat muka surat ni je. 251 tu bahagian yang kedua. Ayat dia wa qismun tusannu lahul jamaah ke apa? Gitu. Itu bahagian kedua. Musak 251. Jadi sambungan dia tu jauh jadinya. Jadi sekarang sembahyang sunat ada 2 bahagian. Satu bahagian tidak disunatkan berjemaah. Satu bahagian lagi disunatkan berjemaah. Satu bahagian lagi tu musak 251. Mana semayang 2 hari raya, semayang 2 gerhana, semayang minta hujan. Atau semayang sunat yang disunatkan berjemaah. Jadi dibicara dengan semayang sunat yang
tidak disunatkan berjemaah. Dibicara yang pertamanya adalah sembahyang rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi fardu, sama ada sebelum ataupun selepas, qabliyah ataupun ba'diyah, yang mana sembahyang sunat adalah selebih-lebih ibadah sunat. Sembahyang sunat adalah selebih-lebih ibadah sunat, yang mana ibadah sunat ni boleh menepati ibadah fardu yang kita terkurang apabila kita dihisab di padang mahsyar. Ibadah sunat ni boleh menepati, bukan menempati, bukan menepati tau, menempati. Maknanya sampai di padang mahsyar fardu kita tak cukup. Jadi contohnya sembahyang sunat ni boleh menempati, bukan menempati. Menempati ni sama, bukan menempati. Mana sembahyang sunat ni boleh menempati sembahyang fardu yang kita tak cukup. Sebab apa ni? Sebab di mahsyar nanti sembahyang fardu kita ni, kita bicara bab sembahyang fardu, samalah ibadah lain, puasa ke haji samalah, zakat ke, fardu, sunat samalah. Tapi kita bicara kepada hak sembahyang. Maknanya hak sembahyang fardu kitanya dikira bermula daripada mau balik. Kes itu. Tiba-tiba ada sembahyang fardu kita yang terkurang, maka hak sembahyang sunat ni lah yang akan menempati untuk sembahyang fardu yang terkurang. Menempati ni macam mana? 70 rakaat sunat boleh menempati 1 rakaat fardu yang terkurang. 70 rakaat sunat boleh menempati 1 rakaat sembahyang fardu, bukan 1 sembahyang fardu. 1 sembahyang fardu ni ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. 70 rakaat sunat ni bukan menempati 1 sembahyang fardu, 1 rakaat sembahyang fardu. Sebab itulah kalaulah ini menempati ni di hari akhirat, dah kita kata macam ni, di hari akhirat menempati, la fid dunia, bukan dalam dunia. Sekarang ni kita hak kefarduan hak tak cukup, wajib kita cukupkan dengan kita qada kan. Tidak boleh ditempati dengan sembahyang sunat, tak boleh. Ni di akhirat, la fid dunia. Apa tu kita ni macam beda ni? Di akhirat, la fid dunia, bukan di dunia. Jadi di dunia kita ni, kita hak mana-mana hak semayang kita tak cukup, kita ingat, kita qada selesai di anggaran kita. Kita ijtihad, kita fikir sungguh-sungguh, dengan balik kita mau berapa, dengan kita semayang cukup mau berapa, kita ijtihad, dapatlah jumlah dia. Kita pun sempurnakan hak kewajipan ni. Tidak boleh diganti, ditempati dengan sembahyang sunat, tak boleh atas dunia. Selesai atas dunia. Lepas habis beres ada kewajipan ni, kita pun perbanyakkan sembahyang sunat, sampai di mahsyar dibentangkan amalan kita daripada 1 sembahyang, 1 ada yang terkurang. Barulah sembahyang sunat tadi ni menempati di hari akhirat, bukan di dunia. Pada ni. Jadi kalau orang ajar kita sembahyang qada retek, sembahyang sunat retek, sebab sembahyang sunat akan menempati tempat sembahyang fardu tu, salah tu ajar kita. Kan ada orang ajar kan, sembahyang qada, sembahyang sunat, sebab sembahyang sunat ni akan menempati. Tidak. Di dunia kita kena selesaikan kewajipan. Di dunia kita kena selesaikan kewajipan. Selesai dah kewajipan kita, anggaran cukup dah, sampai di mahsyar anggaran kita tu terkurang. Kalau terlebih, hak terlebih tu tak boleh pahala fardu, boleh pahala sunat. Hak terlebih kita kodok terlebih, bukan kita buat lebih, terlebih, maka terlebih tu boleh pahala sunat. Terkurang ni lah barulah Allah Ta'ala perintah malaikat cari hak sunat, menempati hak fardu, hak terkurang di fil akhirah, di hari akhirat, la fid dunia, bukan atas dunia.
Kalau kata sembahyang sunat ni boleh menempati, boleh tampal sembahyang fardu. Bila tu? Atas dunia. Salah. Pada ni. Hak nak ajar mana ni? Sempurnakan kewajipan, cukup dah. Perbanyakkan sembahyang sunat. Sebab kemungkinan terkurang. Lepas tu macam mana nak tampal? Perbanyakkan sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat boleh menampal. Okey gitu. Bukan tengah-tengah hak kefarduan pun qada tak selesai, buat sembahyang sunat juga. Dia boleh menampal. Sembahyang sunat tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak menampalnya macam mana? Lepas tu nak ajar macam mana hak menampal. Qada selesai, anggaran kita ni. Anggaran kita selesai, perbanyakkan sembahyang sunat. Sebab kemungkinan terkurang. Lepas tu macam mana? Sembahyang sunat akan menampal di hari akhirat, bukan di dunia. Faham tak situ? Sini pun ada kata tak kena cerita. Maksudnya menampal. Kita kata menempati. Betul. Fil akhirah la fid dunia. Bukan di dunia. Di dunia kena fokus kepada hak kefarduan terlebih dahulu. Ada pula aja. Dahlah, pandang hak mudah dia kata. Kita bangun malam, kita qada subuh. Lepas tu kita pun semai tahajud 2 rakaat dia kata. Tak kena ajar gitu. Dah lah ajar qada subuh. Yang kita tinggal subuh saja ke? Subuh saja tinggal zuhur asar semayang ke mana? Kalau kita tinggal ke 5-5, kena qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Gitu kena susun. Lepas tu bukti hak qada subuh 3 hari, mai tahajud pula. Kita qada subuh tu jadi tahajud dah. Sebab tahajud ni semayang selepas daripada tidur. Bila kita qada tu selepas dia tidur, boleh pahala qada wajib dan boleh pahala tahajud sunat. Kenapa nak buat tahajud sukunya? Kita buat tahajud suku, qada kita tinggalkan. Pandangan muktamad haram kita buat seumpama tu, pandangan dhaif makruh kita buat seumpama tu. Kenapa nak buat seumpama tu? Sebab apa? Sebab kita qada selepas daripada kita tidur, kita boleh pahala wajib dan kita boleh pahala tahajud. Kata-kata kena letak molek tu. Macam mana cara nak susun nak tu. Itu cerita bab hak terdahulunya berkaitan dengan amal sunat. Kita bicara berkaitan dengan sembahyang sunat. Jadi dia masuk kepada yang ketujuhnya, sunnah solat witir sesudah solat isyak. Comel terjemahan di sini ni. Sesudah solat isyak. Hak Arabnya ba'dal isya'i, selepas isyak. Tapi terjemahan dia sesudah solat isyak. Sekarang ni hak dalam hak Fatul Mu'in ni kan, wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isyak, bukan ba'da salatil isyak. Ba'dal isyak, selepas isyak. Tapi di terjemahan selepas, sesudah solat isyak. Mana pun ba'dal isyak ay ba'da salatil isyak. Sebab ba'dal isyak, selepas isyak ni terbenar ba'da salatil isyak, selepas solat isyak, dan terbenar ba'da waktil isyak, selepas waktu isyak. Tapi witir bukan selepas waktu isyak, witir selepas sembahyang isyak. Itu waktu dia. Tapi sini sebagaimana terdahulu bicara sembahyang rawatib, tidak didatangkan waktu sembahyang rawatib masuknya bila, habisnya bila. Tapi kita boleh faham di susunan kitab. Di susunan kitab kita boleh faham bilakah bermulanya waktu qabliyah dan bila berakhirnya waktu qabliyah, dan bila bermula waktu ba'diyah dan bila berakhir waktu ba'diyah. Di ayat kitab Fatul Mu'in, walaupun Fatul Mu'in tidak datangkan tajuk suku, waktu bagi sembahyang qabliyah dan waktu bagi sembahyang ba'diyah. Sama juga dengan hak mai witir. Makna sini waktu lah ni. Witir ni bila? Selepas dari sembahyang isyak. Tu waktu witir. Cuma dia tidak